أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بارك لنا فيما بقي من حياتنا وتقبل ما فعلنا في الدنيا وجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, macam biasa, marilah sama-sama kita buka pertemuan kita ini dengan kita baca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan segala apa yang kita bacakan itu kita sedekahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, alim-alim ulama yang telah meninggalkan kita, juga dalam kalangan kita yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Sya'ilallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ayahanda Tuan Imam Al-Fadhil Ustaz Osman bin Yahya selaku pengerusi Jabatan Kuasa Masjid Aisyah Kuala Sungai Menghulu. Yang saya hormati barisan para pegawai masjid. Yang saya hormati juga barisan Jabatan Kuasa Masjid Aisyah Kuala Sungai Menghulu. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak jemaah minta Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita bersama-sama berjumpa pada malam ini pada bulan Safar 1444, yang makna kata bahawasanya Allah berikan kehidupan kita ini berbagai-bagai nikmat-Nya. Allah berikan kita kesenangan, Allah berikan kita kelapangan, Allah berikan kita kebahagiaan, Allah berikan kita ketenangan adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bahawasanya bila mana kita sebut tentang segala benda-benda nikmat yang Allah berikan kepada kita tadi, maka syukurlah kembali pada Allah dengan cara kita melakukan ketaatan pada Allah. Mudah-mudahan Allah akan pandang kita dengan pandang kasih sayang, rahmat dan juga belas kasihan padanya insya-Allah, dan syurgalah untuk kita kesemuanya insya-Allah. Allahumma amin. Yang keduanya, marilah sama-sama kita meniatkan hati kita ini, kita duduk rumah Allah Subhanahu wa taala, kita duduk dalam keadaan kita buat kebajikan pada Allah. Jangan kita tidak melakukan kebajikan pada Allah. Yang mana Allah beri peluang pada kita buat kebaikan, kita buatlah kebaikan. Kita duduk dalam masjid ini, jangan lupa i'tikaf pada Allah Subhanahu wa taala, dan segala apa yang kita lakukan itu hanya sahaja ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan aku main i'tikaf nak tunjuk pada orang lain, bukan aku main nak tunjuk pada kawan itu dan juga semikiannya. Maka kita niat kita ini, tujuan kita i'tikaf ini hanya sahaja adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk saja akan dapat pahala. Biarlah detiknya itu perlu pergi kita dalam kebajikan pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan juga puan-puan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah juga dengan syukur Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita berbagai-bagai nikmat yang kita alami pada ketika ini, yang kita rasai pada ketika ini. Maka ucaplah kembali syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan juga puan-puan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya juga pada kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak pengurusan Masjid Aisyah kerana sudi untuk mewakili pejabat agama daerah Langkawi dalam usaha untuk memberikan input-input yang berguna pada orang Langkawi berkenaan dengan pengurusan tata niaga jenazah, yang mana bukan semua orang boleh melakukannya tuan-tuan. Walaupun kita ada ilmu, kita mengaji dalam kitab dan juga sebagainya, main praktikal, kalut kita tak biasa buat kerja macam tu. Bila mana ada berlakunya kematian, maka kita nak kena turun dan juga kita nak urusi pada orang-orang yang lain. Memanglah menguruskan jenazah itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ni anggap bahawasanya aku buat, orang lain tak payah.
Tu, jangan pula kata tak apa orang lain buat dah, aku tak payah. Yang tu tak kena. Aku buat, orang lain tak payah buat. Biarlah kita melaksanakan tanggungjawab fardhu kifayah tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu sebagai peringatan kita. Kita mandikan jenazah sahabat kita, kita mandikan jenazah kawan kita yang terdekat dan juga sebagainya. Kita faham bahawasanya akan tiba kematian, itulah yang akan kita akan alami. Maka tak langsungnya kita akan ingatkan pada hari-hari pada yang berikutnya. Yang tu adalah sebagai peringatan kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah akan tamatkan riwayat kita ini, Allah akan habiskan umur kita ini dalam kebajikan pada Allah, dan husnul khatimah lah untuk kita kesemua. Yang tu yang kita impikan, tuan-tuan. Kita tak mahu satu perakhiran kita yang buruk, yang kita nakkan dalam kehidupan kita ni. Kita tak mahu. Kita nakkan benda-benda yang baik, syurga tempat kita kesemua. Dan kita tahu bahawasanya syurga adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita pun telah mengetahui bahawasanya neraka juga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, kita mesti buat benda yang baik. Dan bila kata kita benda baik kita lakukan, maka tempat syurgalah untuk kita kesemua. Berbeza dengan orang-orang yang melakukan perbuatan selain pada kebajikan, melakukan kemaksiatan pada Allah, macam dengan dunia ini aku yang punya dan juga sebagainya, maka sila aibulan na'udzubillah. Itulah tempatnya yang mereka harapkan. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka ambillah kesempatan ini juga bukan setakat untuk menegur diri kita sendiri, maka ambillah kesempatan ini juga untuk menegur anak-anak keluarga kita dan juga sebagainya. Kita tak mau, tuan-tuan, ada sangkutan dengan mereka. Bila mana masuk syurga Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba sangkut bersama dengan anak kita, tuan-tuan, risau, tuan-tuan. Memang saya sungguh risau, dan saya dah beritahu dah dulu dan juga sebagainya. Bila mana masuknya malam 31 Ogos 2022, tuan-tuan, macam-macam yang berlaku. Kita tengok perwatakan mereka ini bagaikan tidak ada noktahnya, hiburan semata-mata. Tuan-tuan, kita tahu malam merdeka apa yang berlaku. Nasib baik kat Langkawi ni tak ada bunga api, tuan-tuan. Tak tahulah, yang personal mungkin ada lah, tuan-tuan. Baca juga dalam Facebook tu, di mana tempat bunga api di daerah Langkawi pada malam ini, contohnya, tuan-tuan. Ramai yang komen, tak ada, tahun ni Langkawi tak buat. Saya kata alhamdulillah, syukur, tuan-tuan. Kalau kita buat, tuan-tuan, ni anak-anak kita macam mana, tuan-tuan? Kita memberi ruang pada anak-anak kita ni, kita keluar malam menyambut 12.00 31 Ogos 2022. Kita dah mengajar anak-anak kita ni keluar malam dah. Mai mereka mendekat dewasa, kita tengok anak perempuan kita ni dia keluar, sebab kita duk latih mereka, tuan-tuan. Duk latih mereka keluar malam dan juga sebagainya. Malam merdeka kita pergi tengok bunga api, bawa anak-anak dan juga sebagainya. Bila mai mendekat remaja, mereka dah biasa dah. Aipa siapa pula mak halang cik, pak sebab pula abah halang cik dan juga sebagainya. Dulu kecil-kecil abah juga bawa cik, dulu kecil-kecil mak juga yang bawa cik dan juga sebagainya. Maka kita nak salahkan siapa, tuan-tuan? Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sekalian, cukup segan, tuan-tuan, kita nak beritahu bahawasanya yang inilah harapan kita pada ketika ini. Kalau kita tak latih anak-anak kita, tuan-tuan, siapa lagi kita, tuan-tuan? Siapa lagi? Dan pada malam ni juga kita akan tengok dalam berkaitan dengan dunia. Dulu ni kita dah mengaji, tuan-tuan, pertemuan kita yang telah berlalu, kita dah tengok dah dunia ni macam mana cara dia, apa yang ada pada dunia ni. Maka kita sambung pada malam ni, tuan-tuan, ambil kesempatan juga untuk kita mendidik kita ini, tuan-tuan, bersama dengan anak-anak juga keluarga kita, agar kita memasukkan elemen agama dalam kehidupan anak-anak kita itu, tuan-tuan. Ya, dunia memang kita perlu, akhirat kita jangan kita lupa. Apa jua yang kita lakukan, apa jua yang anak-anak kita lakukan, biar ada agama bersama dengan mereka. Bila mana ada agama dalam hati seluruh mereka, maka insya-Allah mereka akan berjaya dalam kehidupan mereka itu. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, bukan sebab apa, tuan-tuan, baru ni keluar Ustaz, pagi tadi pun saya masuk balik, tuan-tuan. Bila baru ni keluar, macam-macam lah cerita yang berlaku, tuan-tuan. Bukan daerah Langkawi lah, sema-sema dengan kawan-kawan dalam daerah-daerah yang lain. Dia kata pening pala, dia kata, kan, biasalah, Langkawi pun ada, tuan-tuan, tapi daerah lain ni sebenarnya kan, daerah Langkawi ni cakaplah tak ada lagi buat minggu ni, tuan-tuan. Dia kata apa dia, pening pala, dia kata minggu lepas saja ada 10 orang mai, dia kata nak nikah serentak, dia kata nikah serentak, tak tahu tunang apa pun tak ada. Bila tanya-tanya, rupanya dalam perut ada budak, tuan-tuan. Macam mana ni, tuan-tuan? Mak pun mai, ayah pun mai, macam kita ada juga, tuan-tuan. Saya juga biasa alami benda macam tu. Mai minta tolong, kalau boleh cepatlah, hari ni juga boleh buat. Kata Allah, tuan-tuan, nasi sudah jadi bubuk, tuan-tuan. Nak patah balik, tuan-tuan, tak apa nak sedap dah, tuan-tuan. Nasi di bubuk ni tak telan sajalah, tuan-tuan.
Sebab tu saya biasa sentuh pada anak-anak muda kita tuan-tuan. Hampa nak berkawan biar ada batasan agama dalam kehidupan hampa tu. Orang laki-laki nak kawan dengan orang perempuan ada batasannya, ada garis panduannya. Yang mana Islam tak bagi, jangan duk buat. Hak tu. Ni gagah duk buat ni, tak tahu nak kata apa dah tuan-tuan. Ni kita tengok juga pada malam ni tuan-tuan. Ini yang akan berlaku tuan-tuan. Dan kalau kita tak jaga generasi anak-anak muda kita tuan-tuan, siapa lagi kita nak harap tuan-tuan? Saya, kuih lama saya aku bertambah umur kita. Tuan-tuan, dulu ni umur tuan-tuan, nah kuih lama tuan-tuan. Rambut saya pun kuih lama kuih putih dah. Nasib baik pakai kepiah tuan-tuan. Tidak lebih kurang masa rumah kepiah juga tuan-tuan ni. Ni dulu ni mai tak tahulah waktu zaman kecil-kecil dulu mai duk lari pun dalam Masjid Aisyah ni tuan-tuan. Sehingga ada dulu nak cerita tentang dulu ni tuan-tuan. Sampai satu ketika tu ada seorang pak cik tak ingat nama apa dah. Tuan-tuan, habis kata lari. Biasalah kita tuan-tuan. Duk lari-lari dalam masjid ni. Pak cik tu panggil, "Ni jangan buat macam tu," dia kata. Kan, tak apalah tu cerita dulu. Nak bang kata memori dahulu datang kembali tuan-tuan. Nah, tapi itulah kita nak jaga tuan-tuan. Nah, kita meningkat remaja, meningkat umur kita, tambah umur dan juga sebagainya. Maka kepada siapa yang kita nak harapkan lepas ni tuan-tuan, kalau tidaknya bukan pada anak-anak kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka doalah kepada anak-anak kita tuan-tuan agar buka hati mereka itu, buatlah segala perbuatan itu berlandaskan pada agama, bukannya kerana nafsu semata-mata tuan-tuan. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu bila mana duduk di pejabat agama ni tuan-tuan, tak tahu sebut lagi tahu kepada tuan-tuan ni, tak apalah sebut lagi lah tuan-tuan. Bila mana duduk pejabat agama ni tuan-tuan, agak menduka citakan saya. Bila mana saya terpaksa sign satu sijil nikah. Saya cerita ada apa Zan? Bulan 5 nikah, bulan 8 bercerai tuan-tuan. Bulan 8 bercerai. Ini yang kita takutkan tuan-tuan. Menjadikan dunia itu sebagai alasan semata-mata untuk mereka bersukaria. Padahal agama tu tidak letakkan kepada mereka tuan-tuan. Dan insya-Allah tuan-tuan, nah kita doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala bukan setakat untuk diri kita tuan-tuan, untuk anak-anak kita agar mereka mendapat kehidupan yang mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah itu turun kepada mereka semua ni tuan-tuan ni. Doa ibu dan juga ayah cukup mustajab doa tuan-tuan. Walaupun kita tak duduk bersama dengan anak kita duduk luar pada Langkawi mencari rezeki, merantau dan juga sebagainya. Ar-ridha, kata Nabi Muhammad SAW, ridha ibu bapa itu adalah ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ridha walidaini fi ridha Allah, ridha Allah fi ridha walidaini, kata Nabi Muhammad SAW. Ridha Allah itu terletak pada ridha mak dan juga ayah. Bila kita selaku ayah, bila kita selaku mak, kita ridha atas segala perbuatan anak kita. Tak apalah nak pergi mengaji di KL, pilah mengaji. Nak mengaji di universiti, pilah mengaji. Doa pada mereka, mudah-mudahan akan ada redha Allah bersama dengan mereka tuan-tuan. Yang tu, tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, peringatan ini untuk diri saya sendiri tuan-tuan. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada malam ini kita akan tengok pada muka surat yang ke-63, yang mana hadis ini adalah hadis 40 Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala. Yang sekarang oleh Syekh Mustafa Abdul Rahman, bahwasanya kita telah mengetahui hadis yang pertama ini adalah tentang niat. Kita baca sikit tuan-tuan. An Amirul Mu'minin Abi Hafs bin Umar Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang tu adalah matan hadisnya tuan-tuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim dalam kitab mereka berdua. Wa as-sahul kutubil musannafah. Inilah dua kitab yang kata sahnya pernah dikarang, sahihnya pernah dibuat oleh dua imam ini tuan-tuan. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka pada pertemuan yang lampau kita telah pun tengok tentang pengertian dunia. Dunia ni tuan-tuan menjadikan kita ni sebagai alat, bukannya tujuan. Yang tu kita nak kena jaga tuan-tuan. Dunia adalah alat kita, bukannya matlamat, bukannya tujuan hidup kita tuan-tuan. Tujuan hidup kita adalah untuk alam yang berikutnya, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat kita adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dunia adalah menjadikan sebagai satu alat saja untuk kita menambahkan saham-saham kita ini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana kita nak sabut bahawasanya dunia ini adalah tempat singgah, kena bagi betul-betul tuan-tuan. Sebab takut-takut ada orang salah tafsir bahawasanya bila kata dunia ini adalah tempat singgah, mengapa perlu bersembahyang? Dah kata pun tempat singgah, musafir mata-mata, pak siapa kita kena sembahyang? Tuan-tuan, yang pok-pok Syiah yang berlaku ni tuan-tuan ni. Dan depa sembahyang adalah jamak semata-mata.
Kalau tuan-tuan pergi dekat Madinah, kalau tuan-tuan pergi dekat Mekah, tuan-tuan, dekat Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, maka tuan-tuan akan tengok puak-puak Iran, tuan-tuan, yang pakai dengan taksido, tai dan juga sebagainya, baju kot berwarna hitam tu, tuan-tuan, ada pada waktu-waktu yang tertentu je. Waktu asar depa tak ada, waktu isyak depa tak ada, tuan-tuan. Dan cara depa sembahyang pun pelik dah, tuan-tuan. Kalau tengok, kalau perhati tengok, ya memang depa ramah bersama dengan kita, tapi jangan terpedaya, tuan-tuan. Ni depa dia tak sujud di atas sejadah, depa hanya sujud di atas batu dan juga sebagainya. Kalau tuan-tuan perhati, kalau mereka sujud di atas sejadah, depa akan tak batu depan depa tu, tuan-tuan tu, batu yang kecil tu, tuan-tuan tu, batu Karbala orang panggil tu, tuan-tuan tu. Mai ikut mana benda macam tu? Dan dia berkata pada lagi, sembahyang ini tak wajib. Dah dunia adalah tempat simpat semua apa singgah sahaja. Kenapa kita perlu sembahyang 5 kali sehari semalam? Maka yang ni juga kita dah tengok dah bahawasanya depa menjadikan sebagai salah satu alasan depa tak faham habis apakah maksudkan dengan dunia ini adalah tempat singgah sahaja. Tempat singgah bermakna kita mengumpulkan segala apa yang kita mampu untuk kita buat. Kita nak berpindah pada alam yang berikutnya. Hari ini kita dah mula isi dah. Lah ni Safar Safar 1444, dok ada bulan 9 2022, tuan-tuan. Umur kita lah ni berapa dah, tuan-tuan? Ada yang 40, ada yang 30, ada yang 50 juga sebagainya. Kita ada buat apa dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan ni? Kita tak tahu kita nak pergi bila. Tuan-tuan, ada sahabat kita yang telah pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Lah tak tahu, tiba-tiba pergi dah, tuan-tuan. Ada juga dia pergi waktu tidur, lah tak tahu rupanya malam dia tidur, hari ni dia tak ada dah, tuan-tuan. Siapa berani jamin kita akan hidup pada hari esoknya, tuan-tuan? Tak siapa boleh jamin. Maka pada ketika ini, tuan-tuan, maka fahamilah bahawasanya dunia ini adalah tempat alat saja, bukannya tujuan, iaitu alat untuk menyampaikan kepada tujuan akhir iaitu di akhirat sana nanti ini. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam ni juga dia telah mengetahui pada kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, dihiaskan pada manusia kusaan pada syahwat, iaitu orang perempuan. Semua ada nafsu, tuan-tuan. Semua ada nafsu. Tapi bila mana kita tidak berjaya mengawal nafsu kita, tuan-tuan, habislah, binasalah, tuan-tuan. Macam contohnya nafsu kita nak bergaulan, berlainan jenis jantina kita, ada nafsu, tuan-tuan. Waktu zaman kanak-kanak ni, zaman macam depa ada orang ni, bukan fikir ni bab perempuan nak nikah juga sebagainya, tuan-tuan. Seronok tu tak tahu senyum kan. Seronok tu tak tahu nak kata apa dah, tuan-tuan ni. Mai ni tak kira lelaki perempuan, hang ligan aku ligan hang. Cuba main mendekat dewasa ni kita, tuan-tuan. Contohlah pergi rumah Nuri, aku ligan hang. Pelik tak, tuan-tuan? Pelik orang kata, tuan-tuan ni. Pelik. Dan juga huduh, tuan-tuan. Orang tua-tua ambil acil ligan, tuan-tuan. Aku ligan hang. Kita dalam saya bagi wajib lah, tuan-tuan. So pelik. Dia tengok macam tu lah, tuan-tuan. Kita ada nafsu, tuan-tuan. Sebab itulah Allah kata pada kita, dihiaskan pada manusia itu kusaan pada syahwat, iaitu orang perempuan. Orang laki-laki akan tertarik pada orang perempuan. Itu adalah fitrah, tuan-tuan. Fitrah sebagai seorang manusia. Nah, bila menikah alam remaja ni, maka dia akan ada keinginan. Lepas mana akil balighnya, tuan-tuan, nah, dia ada keinginan, adanya mimpi, ada yang main dan juga sebagainya. Maka dia ada keinginan untuk dia berpasangan-pasangan. Itu adalah biasa, fitrah bagi seorang manusia. Maka jangan meletakkan nafsu di hadapan kita. Agama kita, doa ada dekat panduan kita ni, tuan-tuan ni. Yang tu anak-anak muda kita tak mau tu, tuan-tuan tu. Bila kita dah sebut tentang letak agama, ustaz, tak pergi tepi lah, ustaz. Baru ni, tuan-tuan, minggu lepas saya pergi salah satu majlis, tuan-tuan. Satu majlis di pusat pengajian, tuan-tuan. Tak tahulah nak kata, minta maaf saya sebutlah, tuan-tuan. Saya tak sebut nama pusat tu pada, tapi sebab pusat pengajian. Bila dipanggil pada saya untuk biasalah menjabat agama ni, tak mati tahlil baca doa, tuan-tuan. Hak tu ya, kan, doa. Dia suruh lah pergi baca doa. Tuan Syekh, mai terus baca doa, tak apa, kita pergi baca doa. Bila baca doa tu, tuan-tuan, sampai awal dia kata adalah VVIP nak main bukan semua. Okey, fine, kita raikanlah penganjur tersebut. Bila sampai dekat kawasan tu, tuan-tuan, duduk dalam dewan. Bila dalam dewan ni, atok tu elok dah. Yang kata pelajar perempuan ni duduk sebelah kiri, pelajar perempuan ni duduk sebelah kanan, cantik dah, tuan-tuan. Bila kita kata buka saja lagu, tuan-tuan, macam dengan tak ada apa dah, tuan-tuan. Ni penganjur tu dia buka lagu lah Faizal Tahir apa ke semua lah tentang merdeka ni, tuan-tuan ni. Nyanyi tak tahu nak kata apa dah, tuan-tuan. Saya nak kata pula dekat orang tu, dah sahabat-sahabat saya juga ketua kerajaan jugalah, tuan-tuan. Saya kata kat dia, macam ni noh kata noh. Cuba bagi dia baca Fatihah agak-agak boleh tak, tuan-tuan? Seronok ni budak-budak kita ni.
Dengan duk menyanyi, dengan duk tepuk tangan, hang sorok aku sorok ke hang. Apa yang kita nak tuan-tuan ni? Apa yang kita nak? Tuan-tuan, saya minta maaf, saya bukan nak anti kepada apa dia ni, sosial, hiburan juga sebagainya, tidak. Satu sudutnya kita nak kena jaga. Bangga tuan-tuan ni. Buatnya hari minta maaf sebutlah tuan-tuan. Terkemer. Dekaan tak sebut lagi. Kemer tuan-tuan. Tapi sebut dah tadi ni. Sebut bila? Ada rakam murak malam ni jenuh jahanamku. Tuan-tuan, ni buat dengan sebagainya tuan-tuan. Ada pula dengan duk menyanyi, duk karaoke tuan-tuan. Nak apa tuan-tuan ni? Yang ustazah duk didik agama, hantar nak pergi mengaji, duk ajak macam tu tuan-tuan. Duk bagi fikiran ni terbuka, tak apa, benda tu tak salah. Tuan-tuan, minta maaf saya sebut tuan-tuan. Minta lah anak saya tak libat macam tu tuan-tuan. Kalau libat memang saya boh dah. Tuan-tuan, geram. Sungguh tuan-tuan. Kita lah duk baca lah kata jadi manusia yang elok apa ke semuanya. Ada apa golongan laki-laki dan juga perempuan. Mai masuk pusat pengajian, dia buka habis ke semua. Okey yang perempuan, mai siapa nak karaoke lah. Tuan-tuan, siapa ajak aku tu? Tuan-tuan, ni teguran jugalah ni tuan-tuan. Teguran jugalah. Tuan-tuan pesan kat anak-anak tu, kalau kata depa suruh karaoke kau semua ni kat Long, abang kata saya tak pandai karaoke. Abang kata lagu tu sudah. Tuan-tuan, tak payah dia ambil peduli, tak payah ambil berat tuan-tuan tu. Banyak lagi benda boleh diubat yang gagah juga buat benda tu buat siapa? Tuan-tuan jawab perempuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tak marah, sayang. Baik. Sama lagi tuan-tuan. Dari pada zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, dihiaskan pada manusia itu kesukaan pada syahwat itu orang perempuan. Apa kaitannya dengan ayat ini dengan hadis Nabi? Sebab ada sahabat Nabi yang berhijrah kerana nak bernikah dengan seorang perempuan. Itu dia punya poin dah tuan-tuan. Di sini dia timbul bahawasanya satu pertanyaan mengenai perkahwinan. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis tadi, pertanyaan ini ialah bukankah perkahwinan salah satu daripada tuntutan syarak? Kita kata ya. Perkahwinan adalah tuntutan syarak. Pasal apa? Nabi kata an-nikah sunnati. Nikah adalah sebahagian pada sunnah aku, kata Nabi Muhammad SAW tuan-tuan. Dijadikan qabail, puak-puak kabilah-kabilah ni tuan, li ta'arafu, untuk kita berkenalan di antara satu sama yang lain. Tuan-tuan tu, yang laki-laki kenan kat orang perempuan, orang perempuan juga kenan kat orang laki-laki, orang laki-laki tak boleh kenan kat orang laki-laki. Tuan-tuan oi. Tu. Ni dak, minta maaf sebutlah tuan-tuan. Hak dua orang tu lah. Hak P tu. P dia PONDAN. Tuan-tuan tu. Duk mengaku kata dia tak ada apa ke semua tu. Kena tahan 2 hari dalam lokap, net tumbuh habis ke semua. Tuan-tuan, jantan rupanya tuan-tuan. Tu pun duk mengaku jugalah. Duk sis, bukannya sis, dia tu bro. Tu. Tuan-tuan, sungguh kita tak tahu nak kata apa dah tuan-tuan tu. Tuan-tuan perhati tak? Disebabkan orang-orang macam tu lah. Baru ni saya pergi Kuala Lumpur tuan-tuan. Orang nak buat atas pergi Kuala Lumpur tu. Tuan-tuan, bukan sebab apa tuan-tuan. Bini saya duduk Kuala Lumpur tu. Jangan kan. Nak buat macam mana orang Cijo tu. Terpaksa lah. Kan? Bila duduk Kuala Lumpur tu, Nabi duduk jalan-jalan apa semua ni. Kan? Duduk pandang lah. Ui, rupanya. Kan? Kita duduk kata, dia ni orang perempuan. Biasalah orang perempuan tu tuan. Waktu lah ni pakai baju ketat macam tak ada malu apa semua. Pakai seluar apa semua macam tu tuan-tuan. Jalan sebelah. Rupa-rupanya seorang macam dengan saya. Tuan-tuan, kata hang ni kok mana ni, kata ni. Dia tu pandang kita lah. Dia kata, Allah, aku nak geli-geleman tuan-tuan tu. Sungguh tuan-tuan, ni jangan buat macam tu. Perhati tengok. Puak-puak macam tu lah yang menyebabkan agama Islam kita ni dipandang hina tuan-tuan tu. Orang duk kata dekat pejabat agama di Selangor sana, Pak Sepa tak pergi tangkap penatang tu. Pak Sepa tak pergi tangkap ni ada pula duk pergi cabar hukum Allah Subhanahu Wa Taala, pergi ke Mekah tuan-tuan tu. Duk tawaf dengan pakaian orang laki-laki. Tuan-tuan, balik mai ke sini dengan keluarga-keluarga pun pindah tak tahu pergi ke mana tuan-tuan, tak tahu tak tempat muka kat mana dah. Yang ni tuan-tuan, perhati tengok. Orang-orang macam ni lah yang menyebabkan agama Islam kita ni dipandang hina oleh orang agama yang lain. Kata agama hampa teruk sampai macam tu noh. Tuan-tuan, ni kita tengok ni. Baik. Perkahwinan disyaratkan bahawasanya laki-laki orang perempuan pada orang laki-laki. Yang demikian, mengapakah pula dikatakan daripada tuntutan dunia itu dan juga dicela? Jawapannya ialah bahawa walau perkahwinan itu bertuntutan syarak, kerana hakikatnya laki itu menampakkan hijrahnya adalah kerana Allah, padahal hatinya tidaklah kerana Allah. Hijrahnya itu kerana hendak berkahwin dengan perempuan dan dia sengaja menyembunyikan
menyembunyikan niatnya yang berlainan dengan masuk hijrah itu, kerana itu perkahwinan itu dikatakan tuntutan dunia serta dicela. Kita tahu bahawasanya dia takkan dapat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat habuan dunia dia. Dia habuan dunia dapat apa? Nak nikah. Okey, fine, boleh berkahwin. Kahwin itu bukan tentang agama kah? Ya, tapi niat dia itu adalah berbeza, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Perkara amalan dan juga yang berkaitan dengannya, al-a'malu wa alamatuha. Amal atau perbuatan yang diniatkan untuk mengerjakan ada dua macam bahagiannya. Yang pertama adalah amal yang ikhlas, yang kedua amalan perbuatan yang tidak ikhlas. Ikhlas lawannya tidak ikhlas. Dosa lawannya pahala. Lagi apa dia? Syurga lawannya neraka. Ikhlas jawabannya tak ikhlas. Baik. Tetapi dua bahagian amal ini pada zahirnya kelihatan sama akan keadaannya, tetapi pada batinnya terdapat perbezaan oleh berlainan niat ataupun kosoknya. Macam dululah tuan-tuan, kita mengaji dulu ni, duduk dalam masjid tuan-tuan, ataupun kita mandi. Ada dua contoh tu, kalau tuan-tuan ingat lagi, duduk dalam masjid tuan-tuan, sandak tak nak iktikaf, sama perbuatan dia tuan-tuan. Nah, macam tu juga dengan mandi. Kalau mandi ni dengan sebab mandi yang biasa, mandi sebagai adat tuan-tuan, dia tak boleh apa. Kalau mandi ni adalah sebagai satunya nak menghilangkan rasa perasaan ataupun bau dan juga sebagainya, maka dia akan boleh pahala. Macam tu juga tuan-tuan ni kita ni. Baik, berdasarkan pada niat ataupun kosoknya. Amal yang ikhlas, dia kata dekat sini, perbuatan yang didasarkan kepada niat yang baik dan ikhlas diterima oleh Allah dan diberikan ganjaran. Siapa yang buat amalan itu dengan baik dan juga ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dapat ganjaran dia tuan-tuan. Baik, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam keterangannya mengenai perbuatan yang seiring dengan niat yang baik telah berkata bahawa amalan ini ada tiga keadaan. Tiga keadaan tu bila? Waktu kita mengaji kitab yang lama kita dulu ni tuan-tuan ni. Kitab ni kata apa dia ni? Awal-awal mukadimah dia kata apa dia tuan-tuan ni? Nah, dia kata bahawa diperbuatkan oleh seorang akan amalan itu kerana takut pada Allah, maka inilah ibadat sekalian hamba. Tuan-tuan, itu yang pertama. Sama lah macam ni tuan-tuan. Dia ulang balik je. Bahawasanya ada tingkatan yang kita tengok, ada tiga amalan ini yang berdasarkan ikhlasnya, semuanya adalah ikhlas, tapi beza pada sudut tingkatan dia tuan-tuan. Yang pertamanya amalan yang dikerjakan kerana takut pada Allah. Sama ada kita lama kita ni, sama. Maka itu adalah perbuatan dinamakan sebagai ibadat hamba sekaliannya. Hang sembahyang pasal apa? Takut pada Allah. Hang puasa pasal apa? Takut pada Allah. Hang tutup aurat pasal apa? Takut pada Allah. Maka itu adalah ibadat seorang hamba. Yang keduanya, ibadat yang dikerjakan kerana mendapat syurga dan juga pahala. Amalan perbuatan ini disebabkan ibadat saudagar. Tuan-tuan, saudagar ni kita tahu peniaga lah, mana orang nak rugi, semua nak untung tuan-tuan. Lah nak untung, nak untung. Tapi jangan sampai menipu tuan-tuan oi. Ni dak menega ni. Contohnya. Nah, contoh menega ni menipu orang, ambil duit dan juga sebagainya, tiba-tiba lari, blok WhatsApp dan juga sebagainya. Untung tak dia? Dia untung atas muka bumi tuan-tuan, tapi di alam akhirat sana nanti ni dia akan rugi. Tuan-tuan akan rugi, tak boleh lari. Apa kata lagi berkaitan dengan seorang-seorang yang lain yang ada hak dia perlu ditunaikan tapi dia tak tunaikan, tetap akan diserah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu jawablah dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Ada orang yang bernega tuan-tuan, maka bernega ini adalah untuk mendapatkan syurga dan juga pahala. Amalan ini dinamakan sebagai ibadat saudagar. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah amalan ataupun perbuatan yang dikerjakan kerana malu pada Allah dan kerana disanakan hak kehambaan dan juga membuktikan kesyukuran serta merasakan diri sebagai seorang yang masih lagi dalam kecuaian dan dibebangi bahawasanya yang penuh ketakutan itu tidak tahu adakah amalannya diterima ataupun ditolak. Tuan-tuan, semua ni ikhlas tak? Ikhlas. Yang pertamanya ibadat seorang hamba, dia takut pada Allah. Ikhlas tak dia buat? Ikhlas. Yang keduanya, dia dapatkan syurga dan juga pahala. Ikhlas dia buat? Ikhlas. Dia dapatkan syurga dan juga pahala tu. Yang ketiganya, dia ni takut pada Allah, kemudian dia rasa malu pada Allah, kemudian dia rasa hak kehambaan itu maka dia nak kena buat. Bukti dia bersyukur pada Allah, merasakan dirinya ini masih lagi kecil, kerdil tuan-tuan, tak tahu dia buat itu adakah diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang ni dikira sebagai ibadat orang yang merdeka. Tuan-tuan, contoh yang ibadat yang ketiga ini ataupun amalan yang ketiga ini adalah amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Waktu mana Nabi berdiri, tempoh yang lama tuan-tuan. Kita tahu Nabi adalah maksum. Dulu juga kita pernah pun diulang bersama dengan kita. Kitab yang lama ni tuan-tuan, dia beritahu pada kita, Nabi maksum, syurga milik dia, tidak ada dosa, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji dah tuan-tuan, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, aku adalah ketua bagi hampa ke semua nanti ni. Bukan setakat hampa, seluruh yang katakan umat Muhammad ni, maka aku adalah ketuanya. Akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Nabi dia tetap bermunajat pada Allah, tetap beribadat pada Allah. Aisyah tanya dekat Nabi, afala aquna abdan syakura, salahkah wahai Aisyah aku nak seorang hamba yang terbaik? Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka muhasabah balik. Adakah kita ni macam itu tuan-tuan? Tingkatan kita ni, adakah kita buat hanya sekadar takut pada Allah, ataupun kita buat hanya sekadar kita nakkan syurga juga pahala, ataupun kita ikut apa dia katakan diajar oleh Nabi Muhammad SAW, didik hati kita agar bersyukur pada Allah. Tuan-tuan, bukan setakat melaksanakan yang wajib saja, adakah sunat kita dah sertakan dalam kehidupan kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Demikianlah ketiga-tiga bahagian amalan ini yang dinamakan amalan yang ibadat orang yang ikhlas. Berlainan hanya terletak pada bahagian-bahagiannya saja. Tiga amalan tadi, tiga bahagian buah perbuatan tadi ni, orang yang merdeka, orang yang hamba, orang yang berniaga, maka mereka ni ikhlas ke semua. Beza baru tingkatan. Macam puasa lah tuan-tuan, puasa. Puasa kita ada puasa umum lil umum, lepas tu puasa umum, puasa khusus, lepas tu puasa khusus lil khusus dan juga sebagainya tuan-tuan. Puasa ada, puasa tuan-tuan, tapi berbeza ada, berbeza. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kesimpulannya amalan yang ikhlas ialah amalan yang diqasadkan kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Nak buat apa pun tuan-tuan, sebab tu ada dua, ada ibadat yang ikhlas, amalan yang ikhlas, ada juga amalan yang tidak ikhlas. Macam tu juga dia kata kesimpulannya amalan yang ikhlas ialah amalan yang diqasadkan kerana Allah, tidak pada lainnya. Kita semayang hanya sahaja pada Allah Subhanahu wa taala, kita bayar zakat hanya sahaja pada Allah Subhanahu wa taala, maka yang nilah qasad kita, maklumat kita buat pada tersebut hanya sahaja pada Allah, maka dikatakan amalan itu adalah amalan yang ikhlas. Ikhlas dia lawannya tidak ikhlas. Tuan-tuan, bahasa yang lain benda, ikhlas jawabannya adalah menyebabkan dia tidak ikhlas balik. Contoh, tidak ikhlas ni apa dia? Banyak benda tuan-tuan. Dia rasa takabur, dia rasa sombong, bangga diri, riak dan juga sebagainya. Maka orang-orang demikian rupa ni tuan-tuan, maka kita jauhilah sebab-sebab yang demikian rupa. Takut, bukan apa-apa takut. Kita buat amalan kita banyak-banyak tuan-tuan, sedekah dan juga sebagainya. Tiba-tiba Allah nak bagi kita ni, kata hang ni bukan dia. Hang ni bukan dia. Hang ni adalah nak bagi orang gelakkan sebagai jawad, orang yang dermawan, orang yang mulia, orang yang mendekahkan harta benda. Hang nak bagi gelak orang macam tu dekat hang. Maka tidak ada apa-apa tuan-tuan, rugilah kita. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan hati kita ini akan sentiasa ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis ada ceritakan bahawa seorang lelaki telah datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, ada seorang lelaki yang bersedekahkan dan ia suka supaya dipuji dan diberikan pahala kepadanya." Takut kita tuan-tuan. Kan? Dalam Facebook tu dia sedekah tu tak tahu nak kata apa dah. Hak cek tu dia besar pintu tuan-tuan oi. Pi bank tak kena pun pintu besar tu, dia suruh balik je. Kan kecil lah tuan-tuan oi. Tu mik gambar tu dia kiri kanan depan belakang apa ke semua. Start pun dah sampai dia mula tu nak masuk pintu pagar tu, sampai dia balik mik gambar ke semua tuan-tuan oi. Hak orang lain tunggu aku dapat apa lah hari ni. Tuan-tuan, banyak macam tu kita hari ni tuan-tuan. Tak tahulah ada rai orang, tak tahulah tuan-tuan. Tuan-tuan fikir baliklah. Fikir baliklah, kadang-kadang fikir tengoklah kita ni rai siapa. Buat majlis sekian-sekian ni hak disambut orang lain. Hak sasaran orang lain. Tuan-tuan fikir balik tengoklah. Baik. Tak kata kat siapa-siapa peringatan. Aduh, jangan pula kata dia ni garang sungguh malam ni pak sepa ni. Bini tak balik ke apa? Contoh. Baik. Ya Rasulullah, ada seorang lelaki yang bersedekah dan ia suka dipuji dan diberikan pahala kepadanya. Rasulullah SAW tidak dapat berkata-kata apa-apa kepada orang ini sehinggalah diturunkan ayat ini. Diceritakan pada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ada seorang ni suka sedekah wahai Rasulullah. Tapi ni dia sedekah ni sebab dia suka dipuji. Lagi mana orang puji dia, lagi tu dia suka sedekah."
mana kata niat dia itu adalah lari. Tapi di sini katakan bahawasanya diceritakan pada Nabi tak berkata apa-apa sehinggalah ayat diturunkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surah Kahfi ayat ke-110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Barang siapa yang mengharapkan dia akan berjumpa, yarju liqa', kita berjumpa dengan Rabbih, Tuhannya, maka dia kata dekat sini, falyamal 'amalan salihan, hendaklah mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Tuan-tuan, amalan-amalan yang soleh. Amalan dikapit pula dengan kalimah yang soleh. Ada pasal lah tu. Dan janganlah ia wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, mempersekutukan, mensyirikkan sesiapa pun dengan Allah Subhanahu wa taala dan urusan ibadat, tuan-tuan. Nah, ibadat kita ada syirik. Syirik ni apa dia? Sekutukan pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh masa mudah dulu ni, tuan-tuan, syirik ni apa dia? Bila mana ada seorang sakit, contoh perumpamaan yang selalu saya bawa, tuan-tuan. Ada orang sakit duduk di atas katil, tak boleh gerak dah. Bila kita pergi dekat dia, bunyi dah. Bila kita pergi dekat dia, hang ni sakit teruk noh. Tak tahulah ubat ni macam ni, ubat dah aku makan dah. Tak lega-lega. Tak apa, hang jangan takutlah. Hang ambil air ni, hang try minum tengok. Aku dulu ni sakit macam dengan hang lah. Disebabkan aku minum air ni, maka aku dikuat macam dengan lah. Tuan-tuan, dia letakkan, dia sandarkan kesembuhan itu pada satu benda, tuan-tuan. Yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayat ini hanyalah perantara cara kita berikhtiar. Macam dululah, apa dia, vaksin. Tuan-tuan, abang tak apa, cuba vaksin lah. Tak apa, vaksin 2 kali ya, 3. Ni keempat ni aku nak pergi cucuk dah, contoh. Tuan-tuan, jangan pula pergi kata kita kebal COVID-19 dan juga sebagainya untuk kena sopa tu lah juga. Tapi kurang tak risiko dia? Ya. Tuan-tuan, jangan kita kata tak apa, cuba vaksin dah, anak-anak cuba vaksin dah, tak apa, tak ada masalah apa. Jangan. Tuan-tuan, nak jadi Allah Subhanahu wa taala, kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala. Syirik boleh jadi dengan 3, i'tiqad, perbuatan dan juga perkataan. Tuan-tuan, hati kita ni kata ayat ni boleh menyembuhkan penyakit, pergi. Tuan-tuan, perbuatan contoh macam mana? Pergi jumpa dengan seorang-seorang tu, suruh dia buat dan juga sebagainya. Dia pun kata lah macam-macam. Tuan-tuan, saya biasa pergi tengok dulu, zaman-zaman tak apa nak cerdik dulu, tuan-tuan tu. Kan, dulu tak apa nak cerdik, tuan-tuan. Ni boleh mengaji sikit, cerdik lah tu, tuan-tuan ni. Noh haji tu. Pergi mengaji tu. Bila haji macam tu, tuan-tuan, ni, wahai anak Adam, bantulah aku. Turunlah tong oksigen kepada aku. Dia buat turun. Betul, tuan-tuan, dia dah kat calon dulu lah, tak tahulah, dah tak ada lagi orang tua tu tak tahu nak kata, tuan-tuan. Dan lawan pun tak tahu kata apa dah. Syarat mesti 10 malam ke atas. Syarat, turunlah tong oksigen kepada aku. Dia turun. Dia pakai hap semua tu. Dia lawan dengan siapa tak tahu nak kata. Tuan-tuan, bolehkah macam tu? Kita dulu tak tahu, tuan-tuan kata, bagusnya lah ni kan, lawan halawan. Bila mengaji rupanya itu perkara yang tak wajar dilakukan dalam agama. Baik. Baik. Sebab merosakkan amalan. Tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, nak berhenti dah kau nak sambung sikit lagi? Nak jom. Ayah nak berhenti ke macam mana? Sambung sikit. Nak habis ni. Habis ni dia banyak lagi lah ni. Dia dah dalam, tak habis nak masuk hadis yang kedua dah. Kita tengok sikit lagi, tuan-tuan. Baik, sebab merosakkan amalan. Amalan yang ikhlas tadi ni ada penyebab menyebabkan dia rosak. Di antara sebab-sebab yang merosakkan amalan seorang itu ialah perasaan kehairanan dan juga kegaguman dengan amalannya dan perasaan kesombongannya dengan melakukannya. Yang pertama, dia sombong dengan orang lain dengan perbuatan dia tu, tuan-tuan tu. Orang lain, aku je boleh buat, orang lain tak boleh buat. Jangan. Perasaan itu merosakkan serta memusnahkan keikhlasan amalan bagaimanapun elok dan sempurna pada zahirnya. Tuan-tuan, elok ada dia buat, elok suka semua. Tuan-tuan, sedekah pun dia bagi elok ke semua, tapi mai perasaan tu dia rasa sombong dengan orang yang lain. Aku je boleh buat, orang lain tak boleh buat. Rosak tak? Rosak. Walaupun zahirnya perbuatan itu elok,
permulaan sehinggalah perakhiran dia, tuan-tuan. Rosak disebabkan dia ada perasaan sombong. Sikit je benda, tuan-tuan, sombong, tuan-tuan ni. Nah, maka dia adalah rosak. Selain perasaan tersebut, ada lagi perasaan yang membahayakan, iaitu menjahanamkan perbuatan, iaitu perasaan riak yang kedua. Sayyidina Umar pernah berkata pada Muaz bin Jabal yang sedang menangis, "Kenapa engkau menangis?" Katanya, jawabnya, kerana ada hadis yang aku telah mendengar Rasulullah SAW menyatakan, "Yasirur riya syirkun." Sedikit riak itu akan bawa kepada syirik. Tuan-tuan, sikit riak itu akan bawa pada syirik. Kita tahu syirik adalah mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa mudah ni dia, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ada lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit syirik saja, sikit riak saja akan bawa kepada syirik. Hak tu pun sahabat dah teriak dah, tuan-tuan. Takut-takut dia buat perbuatan itu mendatangkan syirik kepada dia, mendatangkan perasaan riak, maka dia pun dah rasa risau dah, tuan-tuan. Baik, Haris berkata bahawa ikhlas itu ialah engkau masukkan ketaat pada Allah dan engkau tidak memerlukan kepada yang lainnya. Ikhlas ni pada dia, kita perlukan pada Allah, tidak pada lainnya. Kita pegang kalimah apa dia? La ma'bud illallah. Tidak ada Tuhan yang layak aku sembah melainkan Allah. Ikhlas tak kita, tuan-tuan? Ikhlas. Apa maksud ikhlas lagi? Ikhlas maksud lagi, contohnya, hadis tu macam mana? Fa innahu yaraka. Tak ingat batas ni, tuan-tuan. Ditanya pada Nabi Muhammad SAW, apakah itu ihsan? Maka kata Nabi Muhammad SAW, ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ada mai dah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa maksud dah, tuan-tuan? Ihsan ini, nak kata ikhlas ini hanya sanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Buatlah ibadat itu sebagaimana hang nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak ada Allah? Tak. Tuan-tuan, fa in lam takun tarahu, kata Nabi, siapa-siapa yang tak nampak Allah depan dia, fa innahu yaraka, sedarlah bahawa dia dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, mana kata apa dia ni? Segala perbuatan kita ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ke tak, maka Allah mengetahuinya. Tu cara dia, tuan-tuan tu. Maka kita pun didik adik kita untuk ikhlas buat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang juga perempuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dia kata ikhlas itu ialah engkau masukkan taat kepada Allah dan engkau tidak memerlukan kepada yang lainnya. Itu yang pertama. Riak, katanya ada dua macam. Yang pertama, riak yang pertama ini engkau masukkan taat pada manusia. Yang keduanya, engkau memasukkan kepada manusia dan juga kepada Allah. Kedua-dua adalah memusnahkan perbuatan amalan itu. Riak ada dua. Yang pertamanya taat pada manusia. Tuan-tuan, dia tak taat pada Allah. Berbeza dengan ikhlas tadi ni. Yang keduanya, riak yang nombor dua adalah engkau masukkan kepada manusia. Syirik lah tu, tuan-tuan. Dan juga kepada Allah. Mana boleh sekali? Itu cara dia. Kedua-dua adalah memusnahkan amalan. Abu Lais, seorang ulama fiqh dan juga tasawuf, wafat pada 377 Hijrah, berpendapat bahawasanya apa yang dikerjakan kerana Allah adalah diterima dan apa yang dikerjakan kerana manusia adalah ditolak. Itu kasih. Tuan-tuan, tapi bahasa mudah kita faham lagu tu kan? Buat kerana Allah, okey fine, semuanya akan diterima. Buat selain pada Allah, silap bulan, tidak akan diterima. Macam kita lah, tuan-tuan, cari rezeki, tuan-tuan, duduk dekat pejabat juga sebagainya tu, bukan buat kerana seorang ketua, tuan-tuan. Kita buat macam apa ni? Ya, aku taat kepada ketua. Itu cara dia, tuan-tuan. Taat pada ketua, bukan buat kerana dia, tuan-tuan. Aku taat pada ketua. Pasal apa hang taat pada ketua ni? Sebab Allah suruh aku taat. Tuan-tuan, sama nak perbuatan dia? Sama. Beza tak? Beza. Sebabkan oleh niat kita, tuan-tuan. Contoh, ketua suruh kita lah, tuan-tuan. Saya buat ni bukan sebab oleh kamu, kata. Dan contoh dia, dan saya buat ni sebab saya kena taat pada kamu selagi mana kamu tidak menyuruh saya melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama. Kita buat. Itu cara dia. Bukan bermakna kita tunduk pada seorang manusia. Tuan-tuan dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sama sikit lagi. Amalan yang dicampuri dengan riak bukanlah amalan yang bersih. Malah itulah amalan yang menipukan diri.
sia-sia tuan-tuan. Dia tipu diri dia sendiri. Riak ni yang mengotorkan jiwa dan menghampakan harapan. Rasulullah SAW menamakan riak jenis syirik yang paling halus sebagaimana sabdanya, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Siapa ada tanya tuan-tuan, nah, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, maka hadis ini diriwayatkan oleh Mahmud bin Al-Lubayt Al-Ansari tuan-tuan. Nah, maka sahabat tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah amalan yang aku nak kena tahu ni, nak kena jaga-jaga? Maka kata Nabi, aku tak sangka lah ada orang nak tanya macam ni. Maka kata Nabi, inilah akhafu ma akhafu alaikum asyirru asghar fasuila anhu faqala ar-riya. Sahabat tanya Nabi, apa dia yang aku nak jaga ni, aku tidak terjerat dengan dia. Nabi kata, aku tak sangka orang nak tanya aku macam ni. Maka Nabi pun jawablah, paling takut sekali adalah riak. Riak pasal apa? Ada kaitan dengan syirik? Ya, yang tadi ni. Yang kata Umar tanya dekat Muaz bin Jabal, pak siapa hang riak? Muaz kata, aku dengar Nabi berkata, yasirur riak syirkun. Adanya riak itu, maka itulah syirik. Takut kita tuan-tuan ni. Syirik, takut Allah tak ampun dosa kita. Kan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita berhenti dahulu di sini insya-Allah pada muka surat yang ke-65 pada perenggan yang bawah. Nah, riya itu biasanya pada amalan, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang insya-Allah kita akan tengok sikit lagi. Kemudian kita akan habislah tajuk ini, kita akan tengok hadis yang kedua. Tak banyak dah tuan-tuan. Nah, masuk petunjuk tu tak banyak. Petunjuk tu macam ma yustafatu minal hadis. Apa yang kita dapat pelajari pada hadis tuan-tuan? Ada 3 benda tuan-tuan. Maka kita tengok hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini tuan-tuan sonok. Dia mengajak pada kita ni ada banyak benda. Nah, ada banyak benda. Dia berkata pada kita Islam ni apa dia, iman ni apa dia, ihsan ni apa dia, sodaqta, apa maksud sodaqta, maka kita akan tengoklah. Nah, lepas tu ada lagi lah apa dia ni, tanda-tanda akhir zaman dan juga sebagainya. Mudah-mudahan Allah akan kuatkan kita tuan-tuan. Dan yang ni nak beritahu sikit pada tuan-tuan lah. Nah, wa sahihun al-Bukhari asahul min Muslim li'anna al-Bukhari Allah Ta'ala yushtaratu fi riwayah ay yakuna ar-rawi qad laqiya man rawa anhu wa Muslim rahimahullah ta'ala fa yaktafi bi mutlaq al-mu'asarah ma imkani al-laqi wa illam yathbut laqihi. Waqad ankara ala ma yashru' liqa fi awal sahih inkaran ajiban. Maksud daripada tuan-tuan, Sahih Bukhari ini, nah, Imam Bukhari lebih sahih pada Imam Muslim. Tapi kita jauhlah dengan depa tu tuan-tuan tu. Sudut hadis kata apa dia? Sahih Bukhari ini lebih sah daripada Sahih Muslim. Pasal apa? Kerana li'anal Bukhari, Imam Bukhari Allah Ta'ala itu meletakkan syarat dalam meriwayatkan satu hadis, mestilah dia berjumpa dengan orang yang meriwayatkan hadis itu sendiri. Berbeza dengan Imam Muslim. Wa amma Muslim Allah Ta'ala, nah, maka Imam Muslim ini mencukupi, nah, dia mendengar orang yang ada bersama dengan dia. Dia tidak meletakkan syarat berjumpa dengan dia. Sebab tu dikatakan syarat Imam Bukhari lebih ketat daripada Imam Muslim. Nah, tapi kita ni Imam Bukhari ke, Imam Muslim ke, Imam yang 6 ke, kutub sitah ke, kita ambil ke semua. Nah, hadis yang sahih pun kita ambil, hadis yang dhaif pun kita ambil. Nah, dhaif ni pada ni, dhaif pada sudut Imam Nawawi boleh amal tak? Jawapannya adalah boleh. Yang maudhu' tak boleh. Maudhu' ni pada yang palsu ataupun yang makzub ataupun yang dusta, maka janganlah kita mengambilnya. Nah, banyaklah tuan-tuan ni hadis-hadis yang dusta timbul kembali. Tengok sat balik, kita dengar, kita terbang balik. Lah ni macam-macam nak ada. Dan dengan Google apa ke semua tu tak apalah, tu cara kita. Nah, cara kita, ustaz-ustaz dia ada cara-cara dia. Nah, maka banyaklah durar as-sunniyah dan juga sebagainya. Kita boleh cek hadis tu adalah hadis yang sahih, dan ada yang apa dia tak sahih ke, ada yang hasan dan juga sebagainya. Maka banyak alat yang kita boleh gunakan pada kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka kita berhenti dahulu di sini insya-Allah pada malam ini. Kita akan jumpa lagi pada malam-malam yang berikutnya dikari rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
syukur pada Allah kerana Allah berikan kita peluang tuan-tuan. Seronok pada malam ni sebab ramai sungguh. Nah, ni atas imarah masjid ni tuan-tuan ni. Jadikan kita di antara orang yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya senantiasa ingatkan kepada masjid, bukan disebabkan oleh jawatan, bukan disebabkan oleh dia ni dilantik sebagai contoh biro lah apa-apa ke semualah. Maka kita ni tuan-tuan ni, nah, hati kita terikat dengan masjid, dengan azan kita rasa gelisah, aku nak pergi masjid ni contoh. Nah, maka seronoklah tuan-tuan dengan saya tengok perkembangan ini. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah akan tetapkan saya juga bersama dengan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita mengamalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah ini adalah untuk kesemuanya, bukan pada contoh pada orang-orang yang tertentu, nah, badai-badai yang tertentu, warna-warna yang tu tidak. Ini adalah masjid yang berwarna putih tuan-tuan. Aisyah ini, maka semua yang boleh masuk tuan-tuan, maka ambillah peluang ini, kita gandakan kebajikan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan terima segala kebajikan yang kita lakukan itu. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana shighara wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rabbana rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana kullaha ya karim. Allahumma ijma' jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqna farqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.